الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita tunaikan segala perintah-perintah Allah dan kita tinggalkan segala larangan-larangannya. Semoga kita mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari ini ialah hari Jumaat, hari yang penuh keistimewaan, yang penuh dengan barakah, dan kita sangat-sangat digalakkan memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari ini, iaitu pada hari Jumaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada hari Jumaat juga ada peluang-peluang mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita digalakkan memperbanyakkan amalan soleh seperti bersedekah, berzikir dan sebagainya. Yang pada hari ini juga kita diwajibkan untuk menunaikan salat fardu Jumaat secara berjemaah setelah mendengar nasihat dan pesanan khatib melalui khutbah yang disampaikan, yang memberi inspirasi dan motivasi dalam menjalani kehidupan seharian. Oleh yang demikian, persoalan yang ingin saya lontarkan untuk renungan kita bersama sebagai tajuk khutbah pada hari ini iaitu: sahkah Jumaatku? Tuan-tuan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, hari Jumaat merupakan hari yang mulia di sisi umat Islam. Banyak hadis yang menceritakan tentang kelebihan yang ada padanya. Antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda: "As-salatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati kaffaratun lima bainahum ma lam tughshal kabair." Salat 5 waktu, Jumaat sehingga ke Jumaat yang berikutnya, merupakan kafarah, iaitu penghapus dosa di antara keduanya, selagi mana tidak dilakukan dosa-dosa yang besar. Hadis riwayat Muslim. Kata Imam An-Nawawi, setiap amalan yang dilakukan sepanjang minggu antara Jumaat hingga Jumaat yang berikutnya, sebagaimana dalam hadis yang disebutkan tadi, boleh menghapuskan segala dosa-dosa yang kecil. Sekiranya tidak ada dosa kecil ataupun dosa yang besar, maka akan dicatat baginya kebaikan dan diangkat darjatnya. Dan sekiranya ada dosa besar dan tidak ada dosa yang kecil, mudah-mudahan perkara tersebut dapat meringankan dosa besar yang dilakukannya. Hadirin Jumaat dirahmati Allah, menghadiri solat Jumaat merupakan salah satu tuntutan syarak kepada setiap lelaki beragama Islam yang mukallaf. Berdasarkan ayat 9 dalam surah Al-Jumu'ah yang disebutkan pada muqaddimah khutbah tadi, iaitu: "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman, "idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah",
apabila disuruhkan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, fas'au ila zikrillah, maka bersegeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Wadharul bai', dan tinggalkan segala jual beli pada waktu itu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui tentang hakikat yang sebenarnya. Maka dapat kita faham bahawa hadir dan mendirikan kewajipan solat Jumaat merupakan sifat seorang mukmin yang sebenarnya, kerana mendahulukan tanggungjawab sebagai hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi sebarang kepentingan keduniaan seperti urusan jual beli ketika waktu Jumaat ini. Oleh kerana hari Jumaat adalah hari yang terbaik dan penghulu segala hari, maka kita digalakkan untuk membuat persiapan yang terbaik untuknya, termasuklah memperbanyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu alaihi biha 'ashra." Sesungguhnya sesiapa yang berselawat ke atasku dengan satu selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan berdoa, mandi sunat Jumaat, datang awal ke masjid dengan niat i'tikaf, berzikir, membaca Al-Quran, bersedekah dan melakukan ibadah-ibadah yang lain. Pentingnya solat Jumaat, Nabi SAW pernah bersabda, "Man taraka thalatha jum'in tahawunan biha, taba'allahu ala qalbi." Sesiapa yang meninggalkan 3 kali solat Jumaat kerana mengambil mudah akannya, niscaya Allah akan mengunci jantung hati. Hadirin Jumaat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, dalam kesempatan ini khatib ingin berkongsi pengalaman perkara-perkara yang dilakukan oleh ramai ahli masyarakat yang menghadiri salat Jumaat, sehingga kita bimbang boleh mengurangkan atau menghilangkan pahala Jumaat. Antaranya ialah, tuan-tuan, kita dapati ada segelintir anak-anak remaja yang menonton filem di handphone, sama ada melalui YouTube atau bermain WhatsApp atau bermain game secara online, sedangkan khatib sedang membacakan khutbah. Di sesetengah tempat mungkin kita dapati ada juga para petugas masjid yang ketika khutbah disampaikan, mereka sibuk mengarahkan jemaah memenuhkan saf-saf atau mengarahkan kanak-kanak supaya diam dan jangan bermain. Dan mungkin juga kita dapati ada sesetengah masjid yang masih lagi mengarahkan kanak-kanak memungut derma dengan membawa uncang-uncang ketika khutbah sedang dibacakan. Mungkin berlaku di tempat lain dan bukan tempat kita. Kadang-kadang kita dapati sebahagian jemaah yang datang lewat ke masjid, namun tidak ada perasaan ingin segera masuk ke masjid, sebaliknya memilih untuk duduk di kenderaan-kenderaan motosikal ataupun tidur di dalam kereta. Dan mungkin sebahagiannya memilih untuk berada di bawah-bawah pokok, berborak-borak dan menghisap rokok tanpa ada rasa bersalah dan satu kerugian. Perkara ini, tuan-tuan, sebenarnya amat mengecewakan dan tidak sepatutnya berlaku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ah ansit wal imamu yakhutubu faqad laghaw." Sekalipun kamu menyatakan kepada sahabatmu pada hari Jumaat, diam, dan ketika itu imam sedang berkhutbah, maka sesungguhnya kamu telah laghaw, yakni melakukan perkara yang sia-sia. Dalam hadis yang lain,
Abu Hurairah radhiyallahu anhu sekali lagi meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Wa man massal hasa faqad lagha." Sesiapa yang memegang atau bermain dengan batu sedangkan pada waktu itu khutbah sedang disampaikan, maka sesungguhnya dia telah lagha. Hadis riwayat Muslim. Lagha yang dimaksudkan ialah perbuatan atau percakapan yang sia-sia, yang tidak ada faedah. Kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi tahu kita bahawa sekalipun memerintahkan kepada seseorang agar diam ketika khutbah disampaikan, tetap dikira perkara yang lara ataupun sia-sia, walaupun hal itu termasuk dalam menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ini termasuklah juga berzikir menggunakan biji tasbih ketika khutbah disampaikan, kerana ia boleh menghilangkan tumpuan terhadap penyampaian khutbah. Ada juga segelintir jemaah yang sengaja melewat-lewatkan hadir ke masjid pada hari Jumaat, sedangkan perbuatan lewat menghadiri solat Jumaat sehingga ketinggalan mendengar khutbah Jumaat adalah dilarang kerana ia menyalahi arahan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Persoalannya, adakah sah salat Jumaatnya? Ya, Jumaatnya masih sah. Namun perbuatan dengan sengaja meninggalkan kehadiran mendengar khutbah Jumaat adalah dikira berdosa. Marilah sama-sama kita insaf untuk hadir awal ke masjid, khususnya pada hari Jumaat, pada awal waktu semampu yang mungkin, kerana fadilatnya yang amat besar. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang mandi pada hari Jumaat seperti mandi janabah, lalu segera pergi ke masjid, maka seakan-akan dia melaksanakan korban dengan seekor unta. Sesiapa yang pergi pada masa yang kedua, yakni selepas itu, maka seakan-akan dia berkorban dengan seekor lembu. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang ketiga, maka seakan-akan dia berkorban dengan biri-biri jantan yang bertanduk. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang keempat, seakan-akan dia berkorban dengan seekor ayam. Dan sesiapa yang pergi pada masa yang kelima yang paling lewat, maka seakan-akan dia berkorban dengan sebiji telur. Dan apabila imam telah keluar untuk berkhutbah, maka para malaikat akan turut hadir untuk mendengar peringatan khutbah tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari. Muslimin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, khatib mengharapkan setelah kita mendengar isi khutbah pada hari ini, kita bersikap terbuka dan memperbaiki kesilapan-kesilapan yang berlaku sepanjang menghadiri solat Jumaat, khususnya kepada lelaki yang mukallaf. Tuntutlah ilmu dan belajarlah memahami adab-adab dan kepentingan menghadiri solat Jumaat, agar solat Jumaat yang kita dirikan benar-benar berkualiti, bermanfaat, dan kita dapat menghayati isi-isi khutbah dengan sepenuhnya. Hadirin Jumaat yang dikasihi sekalian, sebagai mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil pengajarannya untuk dijadikan sebagai panduan dalam hidup kita. Antaranya ialah yang pertama, kita hendaklah yakin bahawa solat fardu Jumaat adalah suatu kewajipan dan meninggalkannya dengan sengaja adalah berdosa. Yang kedua, kita hendaklah berusaha memastikan solat Jumaat yang dihadiri setiap minggu adalah solat Jumaat yang terbaik, yang bermanfaat, dan kita dapat pahala dengannya. Yang ketiga, kita hendaklah berusaha memastikan diri kita terhindar daripada melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan sia-sia, sehingga boleh menyebabkan hilangnya pahala Jumaat kita. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Kemudian setelah selesai sembahyang,
maka bertebaranlah kamu di muka bumi untuk menjalankan urusan masing-masing. Dan carilah apa yang kamu hajati daripada limpah kurnia Allah. Serta ingatlah akan Allah sebanyak-banyaknya dalam segala keadaan, supaya kamu berjaya di dunia dan di akhirat. Surah Al-Jumu'ah ayat 10. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. آمين آمين يا محب الرائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan yang keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa yaqadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilayka bi nabiyyikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfaza bi 'aini 'inayatika rabbaniyah wa bi hifzi wiqayatika samadaniyah jalalaka malikina al-mu'azzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Hajj. Allahumma adimil 'auna wal hidayata wat tawfiq والصحة والسلامة منك لولي عهد Selangor Tengku Amir Shah ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Hajj في أمن وصلاح وعافية بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أطل عمرهما مصلحين للموظفين والرعية والبلاد وبلغ مقاصدهما لطريق الهدى والرشاد. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, wakaf harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor, dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor Tijari dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Jadikanlah kami, ya Allah, antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkan iman kami agar menjauhi perbuatan yang khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhi negeri dan negara kami daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkan tanggungjawab memimpin negara kami kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berlandaskan syariat. Jadikanlah, ya Allah, masjid dan surau di negeri Selangor sebagai rumah-rumah-Mu yang aman, yang menyatukan dan menjadi nadi kekuatan ummah. Allahumma ya dafi'al bala, idfa' anna hadzal waba' wal bala' wal marad wasyada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون